Salam sejahtera, dua buah masjid akan dibuka semula untuk solat Jumaat bermula minggu ini dan minggu depan. Muiz mengumumkan Masjid Bencoolen akan dibuka semula pada Jumaat ini 6 Januari bermula dengan solat Jumaat. Jemaah juga boleh melaksanakan solat-solat waktu seperti biasa selepas itu. Masjid berusia hampir 200 tahun itu sebelum ini ditutup sejak 2019 bagi menjalani kerja-kerja peningkatan bernilai 4 juta dolar. Ini awalnya dijadual dibuka semula pada 2021 namun kerja-kerja binaan terhambat oleh pandemik COVID-19. Masjid Bencoolen yang serba baru itu akan dapat menampung sehingga 1,500 jemaah berbanding 500 jemaah sahaja sebelum ini. Ia juga akan mempunyai ruang solat khas bagi kaum muslimah, lebih mesra warga emas dan juga mesra golongan kurang upaya. Bagaimanapun, Muiz memberitahu berita Mediacorp pembukaannya akan dijalankan secara bertahap-tahap. Semasa pembukaan dan perwakafannya Jumaat ini, hanya Dewan Solat Utama Aras 1 dan basement dibuka dan boleh memuatkan 300 jemaah sahaja. Lantaran itu, tempahan diperlukan bagi sesi 1 dan sesi 2 untuk solat Jumaat. Upacara perasmian Masjid Bencoolen dan pembukaan Kompleks Wakaf Bencoolen setinggi 5 tingkat akan dirasmikan beberapa bulan lagi. Kompleks itu akan menempatkan kampus baru yang mengendalikan program Sijil Pos Siswaza Islam dalam Masyarakat Kontemporari PCICS buat para asatiza. Sementara itu, Masjid Khalid di kawasan Juchat pula akan mula membuka pintunya kepada orang ramai mulai solat Jumaat pada 13 Januari. Ini merupakan kali pertama bangunan baru Masjid Khalid akan dibuka kepada awam. Dengan itu juga, Muiz menyatakan tapak sementara yang digunakan sekarang ini akan ditutup mulai Jumaat ini 6 Januari. Setelah dinaik taraf, Masjid Khalid akan mempunyai 4 tingkat dengan basement sekaligus dapat menampung seramai 1,750 jemaah berbanding sekitar 1,000 jemaah sebelum ini. Kerja-kerja peningkatan Masjid Khalid ini bermula pada 2019 dan dijadual berlangsung selama 2 tahun. Namun, ia turut tergendala dek pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Muiz turut mengumumkan bahawa Masjid Salim Matar akan hanya mengendalikan satu sesi solat Jumaat saja dengan sesi 2 ditiadakan. Tempahan slot juga tidak lagi diperlukan bagi solat Jumaat di Masjid Al-Mawadah. Pasaran daging alternatif yang dibiak di Makmal semakin rancak berkembang di Singapura, sedang negara ini berusaha untuk lebih berdaya tahan terhadap jaminan makanan. Syarikat-syarikat juga dilihat berlumba-lumba berusaha untuk menawarkan makanan yang lebih inovatif. Kek ikan atau fish cake ini kelihatan dan bau seperti daging ikan biasa. Tetapi sebahagian daripadanya sebenarnya dihasilkan menggunakan sel sayuran. Hasil syarikat tempatan Umami Meats ini adalah sebahagian daripada usahanya mencipta semula hidangan-hidangan popular Asia yang sukar untuk dibuat. Syarikat ini berharap dapat menghasilkan makanan yang baru dan mampan menerusi makanan laut yang boleh dihasilkan, bukan yang ditangkap di lautan. Umami Meats berharap mendapat kelulusan pemerintah tahun ini dan menjual produk mereka di pasaran tempatan tahun depan. Rancangan mereka selaras dengan sasaran kemampanan Singapura untuk menghasilkan sendiri lebih banyak makanan sendiri menjelang tahun 2030. Singapura sudah pun mula menempa kedudukan sebagai peneraju dalam peralihan kepada daging alternatif. Pada tahun 2020, Singapura menjadi negara pertama dalam dunia untuk menghidangkan daging ayam yang dibiak di Makmal sekaligus membuka jalan inovasi bagi yang lain. Sebilangan syarikat lain juga sedang berusaha untuk memupuk kemusykilan orang ramai terhadap daging alternatif. Mereka percaya proses perubahan cita rasa itu memerlukan lebih banyak masa untuk menjadi terbiasa. Dalam pada itu, kajian di merata dunia mendedahkan daging yang dibiak boleh mengurangkan pelepasan gas karbon daripada penghasilan makanan serta membantu memerangi perubahan iklim. Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengutuskan ucap tahniah kepada Perdana Menteri baru Laos Dr. Sonsay Sifandan. Beliau dilantik selaku Perdana Menteri pada 30 Disember menyusuli peletakan jawatan pemimpin sebelum ini atas sebab-sebab kesihatan. Dalam utusan beliau itu, PM Lee menyatakan Singapura dan Laos menikmati hubungan yang mesra berteraskan jalinan yang kukuh serta kerjasama yang berkembang dalam banyak sektor seperti kerjasama dalam bidang tenaga dan digital. PMD turut menarik perhatian Singapura dan Laos bekerjasama rapat dalam ASEAN
untuk menggalak keamanan dan kemakmuran serantau. Singapura, tambah beliau, kekal komited dalam menyokong usaha pembangunan Laos menerusi program kerjasama Singapura. Para pemimpin negara turut mengutuskan kawat takziah di atas pemergian mantan Pope Emeritus Benedict Sabtu lalu. Presiden Halimah Yaakob mengimbas kembali sumbangan mendiang kepada Gereja Katolik, terutama sekali dalam menggalak keberanian dan harapan di tengah-tengah pelbagai cabaran dunia moden. Dalam ucapan takziah beliau kepada pihak Vatikan, PM Lee Hsien Loong menarik perhatian Pope Emeritus Benedict pernah melantik duta ke Singapura ketika memimpin Gereja Katolik, yang merupakan satu titik bersejarah bukan sahaja untuk Singapura, malah untuk seluruh rantau ini. Upacara pengebumian Pope Emeritus Benedict bakal berlangsung Khamis depan. Saudara, sambutan Tahun Baru juga satu detik istimewa yang dimanfaatkan banyak keluarga bagi merapatkan lagi silaturahim. Bagi keluarga Encik Ma'ruf Ibrahim pula, tahun 2023 ini sambutannya lebih istimewa kerana usianya kini mencecah lebih 100 tahun. Wartawan Nur Adina Ahmad Anis mencungkil rahsia kesihatannya dan merakam detik-detik manis mereka sekeluarga. Beginilah kemeriahan sambutan Tahun Baru keluarga 4 generasi Encik Ma'ruf Ibrahim. Sudah menjadi kebiasaan mereka menyambut ketibaan Tahun Baru bersama, namun tahun ini ia lebih istimewa buat mereka. Ini kerana Encik Ma'ruf Ibrahim baru sahaja menyambut ulang tahunnya yang ke-100 tahun 2 bulan lalu. Pada usia lebih seabad itu, Encik Ma'ruf masih lagi segak dan tidak mengalami sebarang penyakit kronik. Beliau juga tidak perlu menggunakan tongkat untuk berjalan. Buat masa ini, kesihatannya Alhamdulillah. Cuma buat masa ini, daya ingatannya sangat lemah. Kadang-kadang dia akan menjadi lupa. Tapi kalau macam anak-anak dan cucu cicitnya datang, mungkin daya ingatannya akan pulih. Dia akan mula mengingati siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Anak bongsu daripada 6 adik-beradik ini juga meluahkan rasa syukur diberi peluang untuk terus menjaga ayahnya sehingga kini. Dan kalau ada peluang untuk menjaga ayah atau ibu apabila mereka tua adalah satu amalan yang murnilah. Ada keberkahannya kalau kita jaga orang tua. Jadi satu pengajaran kepada anak-anak saya nanti apabila saya tua, mereka akan saya berharap mereka akan menjaga saya seperti saya menjaga ayah saya. InsyaAllah. Selain rajin beriadah, Cik Halimatun juga berkata ayahnya sangat menjaga pemakanannya. Gembira, suka orang bila dia pencen sekejap mati. Pasal dia bila dia pencen dia makan tak betul. Dia selalu mengkali makan daging, barang-barang yang ada sangat berbahaya. Macam atuk tak makan daging. Atuk selalu makan ikan. Sayur. Encik Ma'ruf yang mempunyai 32 orang anak, cucu dan cicit sangat akrab dengan mereka. Jurang usia dan generasi bukanlah penghalang bagi cucu-cucu serta cicitnya menjalin hubungan yang rapat dengannya. Beliau juga selalu memberi nasihat kepada mereka dan generasi muda. Jaga diri. Jangan main-main tempat yang tak betul. Kalau bekerja betul. Kalau bersekolah sampai pandai, sampai bekerja. Jangan main-main. Ikut macam atuk. Kalau anak tak betul, marah. Mesti marah kepada anak. Ada orang tak marah kepada anak dia. Dia suka. Ada orang ada kalau kerjanya tak betul, marah. Kasih warning sama dia. Kasih dia betul. Itu mustahak. Sebagai ibu bapa. Kalau ibu bapa tak marah anak, tak guna. Sempena usianya yang mencecah lebih seabad kini,
Mereka sekeluarga juga merancang untuk membawa Encik Ma'ruf untuk pergi melancong bersama-sama ke Kuala Lumpur tidak lama lagi.